الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. طلع النور المبين، نور خير المرسلين، نور أمن وسلام، نور حق ويقين. ساقه الله تعالى رحمة للعالمين، فعلى البر شعاع وعلى البحر شعاع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. مرسل بالحق جاء، نطقه وحي السماء، قوله قول فصيح يتحدى البلغاء. فيه للجسم شفاء، فيه للروح دواء. أيها الهادي سلاما مع القرآن البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. جاءنا الهادي البشير، مطلق العاني الأسير، مرشد الساعي إذا ما أخطأ الساعي المسير. دينه حق صراح، دينه ملك كبير. هو في الدنيا نعيم، وهو في الأخرى متاع. البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. هات هدي الله هات يا نبي المعجزات. ليس للات مكان، ليس للعزى ثبات. وحد الله ووحد شملنا بعد الشتات. أنت ألفت قلوبا شفها طول الصراط. البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع.
Dengar. Apa tujuan? Apa tujuh? Soal je lah Pak tujuh qawluhu wa fil haw. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Afdalus salati wa atamut taslim ala Sayyidina Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan taufik daripada Allah, kita dapat bersama lagi untuk meneruskan pembacaan daripada kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Bersempena dengan bulan yang mulia dan bulan yang terang dan gemilang, bulan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, bulan Rabiul Awal. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan amalan kita ini sebagai sesuatu yang dapat mendekatkan kita kepada Allah dan juga kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berhenti pada muka surat yang ke-447 cetakan Dubai pada hadis yang ke-1086 pada kata pengarang qawluhu fil hawdi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi fid darain amin ya rabbal alamin. Qawluhu fil hawdi zawayahu sawa'un. Ini perkataan Nabi. Dalam pasal ini pengarang rahimahullah menceritakan bagaimana ilmu yang Allah Ta'ala beri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diperlihatkan kepada Nabi perkara yang sebelum berlaku dan perkara yang akan berlaku telah Allah Ta'ala perlihatkan kepada Nabi serta apa yang akan berlaku pada hari akhirat. Antaranya ialah Rasulullah memberitahu tentang haud, telaga baginda. Zawayahu sawa. Tepinya itu sama. Tepinya itu sama. Qawluhu fi hadithil zikri. Dan bagaimana percakapan dan hadis kata baginda Nabi tentang zikir. Wa innal hasanata bi ashri amthaliha. Satu kebajikan itu akan dibalas 10 ganda, 10 kali seumpamanya. Fatilka mi'atun wa khamsuna 'ala lisan. Itu dikira 150 pada sebutan wa alfun wa khamsuna mi'ah fil mizan. Tapi 150 sebut pada timbangannya ialah 1500. Wa qawluhu wa huwa bimawdi'in. Dan baginda Nabi ketika berada pada satu tempat, Nabi kata ni'ma mawdi'ul hammam hadha. Sebaik-baik tempat hammam, iaitu tempat untuk air panas. Kolam air panas lah ialah di sini. Wa qawluhu ma bainal masyriqi wal maghrib qiblah. Dan perkataan Nabi SAW antara masyrik dan maghrib, antara timur dan barat itu ialah arah kiblat. Mana ni? Ketika Nabi berada di Madinah, maka apa nama ni? Kaabah ataupun jihad kiblat itu duduk di antara pihak timur dan juga barat.
Ni bukan makna setiap tempat ni pada kedudukan Nabi berada itulah. Maka ke arah kiblat itu arah tersebut. Wa qawluhu, padahal Kaabah itu jauh daripada mata, tapi Rasulullah SAW diberi pengetahuan tentang perkara yang tidak berada di depan mata pun Rasulullah tahu. Wa qawluhu li Uyainah awil Aqra, perkataan Nabi kepada Uyainah ataupun Aqra, ana afrasu bil khayli minka, aku lebih jago menunggang kuda daripada engkau. Dan memanglah Nabi tak, bila berlawang tak kalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okay? Wa qawluhu likatibihi, dan kataan Nabi kepada penulis baginda, dha'il qalama ala udhunika fa innahu adhkaru lil mumil. Jadi Nabi kata kepada apa? Lil mumil. Letakkan qalam, letakkan pena kamu di atas telinga. Tak ada sini tak. Pena tu letak di telinga, tak celah telinga. Itulah. Kerana itu lebih memperingatkan kepada al-mumil. Mumil itu asalnya mumli. Untuk apa? Untuk mumli ni orang yang menulis imla. Maknanya bila Nabi SAW sebut, orang tu dapat tulis dengan segera. Jadi pena tu letak. Kerana itu dapat membantu untuk menyegerakan, kalau perlu untuk tulis, segeralah orang tu dapat tulis. Hadza ma'a annahu la yaktub, ini dalam keadaan Nabi ni bukan orang yang menulis, lakinnahu utiya ilma kulli syai', tapi dia diberi ilmu tentang setiap perkara. Bagaimana keadaan pena itu patutnya berada, bagaimana penulisan, Nabi tahu. Hatta qad waradat atharun, sehingga kan telah datang banyak hadis, bima'rifatihi hurufal khatti, tentang baginda tahu tentang huruf tulisan khat itu, wa husna taswiriha, dan cantiknya bagaimana untuk merupakan huruf tersebut. Kaqaulihi, contohnya Nabi sebut, la tamuddu bismillahirrahmanirrahim, jangan kamu panjangkan bismillahirrahmanirrahim. Mana nak tulis huruf sin tu, jangan panjangkan tanpa letak rumah. Bismillah, ba kan ada antara khaknya ditulis sekali, ba panjang dengan min, sin tak ada rumah. Nabi kata jangan tulis gitu, takut nanti orang salah faham. Tulis bis, sin tu biar buat rumah bulat-bulat tu lah. Ba sin tu maksud jangan panjangkan, maknanya jangan diratakan dan dipanjangkan huruf ba dengan sin, takut-takut ingat di satu kalimah. Dia khak yang ditulis dulu khak kufi lah. Jadi Nabi suruh buat rumah sin tu. Rawahu Ibnu Sya'ban min tariq Ibn Abbas. Wa qawluhu fil hadits al-akhar, kata Nabi dalam hadis alladhi yurwa an Muawiyah, yang diriwayatkan oleh Muawiyah, annahu kana yaktubu baina yaday Rasul alaihi salatu wassalam. Muawiyah pernah tulis depan Nabi, faqala lahu, Nabi kata, al-kiddawata, tinggalkan ad-dawata, tinggalkan apa nama ni, dakwat, wa harfil qalam, makna dakwat itu elokkan dia. Dia maksudkan dakwat al-dawat, makna dakwat pena itu elokkan dia. Wa harfil qalam, tajamkan pena. Zaman dulu orang tulis bukan pen gini. Pen guna apa? Guna batang kayu ataupun kalau tempat kita pen khak tu dia guna buluh lah. Buluh resam. Zaman tu wallahu a'lam macam mana lah pena dia, tapi dengan cara apa pena tu ditajamkan dengan pisau. Tajamkan pena. Wa alqiba, wa akim ba itu buat tegak. Makna kepala huruf ba tu tegakkan dia supaya ada rumah, supaya tak bertukar, makna huruf ba. Wa farriqis sin, dan bezakan sin. Sin itu jangan buat satu garis saja. Buatlah huruf sin itu. Wala tu'awwir mim, jangan kamu butakan huruf mim. Huruf mim itu jangan buat tak ada lubang. Mim kan boleh ditulis sama ada tidak ada rongga kosong, tak ada ruang bulat ataupun ada bulat. Nabi kata buat. Jangan butakan. Ni maksud apa? Jangan buat hitam gitu saja. Buat dia ada kosong, ada ruang tengah tu. Biar orang tahu mim. Wa hassinillah, elokkan tulisan Allah.
Wa muddar rahman, panjangkan kalimah ar-rahman, wa jawwidir rahim, dan elokkan tulisan ar-rahim. Nampak? Jadi baginda diberi ilmu, walaupun baginda bukan yang menulis, orang menulis dan membaca ummi, tapi baginda tahu tentang ilmu penulisan. Hadza wa illam tasihhar riwayat. Tengok, Qadhi Iyad tahu bahawa hadis ini dari segi kedudukan sanadnya bukan satu hadis yang kuat. Wa illam tasih ar-riwayatu, walaupun tidak sah riwayat ini, annahu alaihi salam kataba, riwayat yang mengatakan Nabi SAW menulis. Ada datang sebahagian riwayat, antaranya satu surat yang pada Nabi pernah tulis kepada pembesar yang duduk di luar tanah Arab, Nabi utus untuk suruh pada Islam. Nampak tak? Adalah riwayat yang mengatakan itu ditulis oleh Nabi. Tapi kata Qadhi Iyad, riwayat itu walaupun tidak sahih, fala yab'udu, tapi dia tidak mustahil an yurzaqa ilma hadha, bahawa diberi kepada Nabi ilmu penulisan. Sebab itu dalam masalah ini ada sebahagian mengatakan Nabi sebelum wafat, adakah Nabi kekal dalam keadaan ummiyah dia sehingga wafat ataupun tidak? Tak, ada kata makna sebahagian pandangan mengatakan Nabi pada akhir hayatnya menulis berdasarkan riwayat ini, tapi riwayat ini ada perbincangan lah terhadap kesahihannya. Ya. Hadza wa fala yab'udu, maka tidak jauh, tidak peliklah bahawa Allah nak beri kepadanya, dia direzekikan ilma hadza, ilmu tentang penulisan ini, wa yumna'ul kitabata wal qiraah, tapi baginda dihalang daripada menulis dan membaca. Tapi dari segi ilmu itu tak pelik, bahawa Rasulullah SAW reti tentang ilmu penulisan dan juga huruf ini. Okey. Kemudian wa amma ilmuhu alaihi salam bi lughatil arab, adapun ilmu Nabi SAW tentang lughah kaum Arab ini, bahasa orang Arab ini, wa hifdhuhu ma'ani asy'ariha, dan menghafalnya baginda tentang makna syair-syair mereka, fa amrun masyhur, itu perkara yang sangat masyhur. Qad nabbahna ala ba'dhihi fi awalil kitab, kami dah buat peringatan di atas sebahagiannya pada awal kitab ini. Wa kadzalika hifdhuhu li katsiri min lughatil umam, begitulah juga bagaimana Nabi ingat dan hafal banyak daripada lughah umat-umat, kabilah-kabilah, kaum-kaum lain. Kaqaulihi fil hadis, contoh perkataan Nabi pada hadis, sanah. Sanah. Ini apa ni? Sanah ni lughah Habsyah. Memberi maksud apa? Wahiya hasanah bil habsyiyah. Dengan lughah Habsyah, sanah ni maksud hasanah, elok, cantik, ya. Mana lagi ni? Kemudian katanya wa qauluhu, dan perkataan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi sanah ni daripada riwayat Bukhari, daripada hadis Ummu Khalid binti Khalid, katanya aku qadimtu min ardil Habasyah, aku datang daripada tanah Habsyah, wa ana Juwairiyah, aku ni hamba budak kecil. Fakasani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah memakaikan kepada itu khamisatan laha a'lam, kain yang ada tanda coretan belang-belang. Faja'ala Rasulullah yamsahul a'lam, maka Nabi pun menyapukan tanda-tanda itu dengan tangan dia. Nabi kata sanah. Jadi dia cakap dengan siapa? Ummu Khalid ni. Ummu Khalid ni hamba perempuan lah, mari daripada Habsyah. Jadi dengan budak-budak dia tahu bahasa Habsyah tu. Okay. Wa qawluhu atas pada mana? Ka qawlihi wa qawlihi yakthurul harju. Apa itu al-harju? Wa huwa al-qatlu, iaitu al-qatlu, pembunuhan, biha bil habsyiyah. Itu bahasa Habsyah, al-haraj. Al-haraj iaitu bahasa Habsyah merujuk kepada pembunuhan. Ini Nabi cerita tentang antara tanda akhir zaman, yakthurul haraj, banyak berlaku pembunuhan. Wa qawluhu fi hadithi Abi Hurairah, hadis Abu Hurairah, ashkam dardam. Ashkam dardam, ay
waja'al batnu, sakit perut. Itu bil farisiyah, dengan bahasa Parsi. Dengan bahasa Parsi. Ila ghairi dhalika, dan lain daripada itu, mimma la ya'lamu ba'da hadha, yang tidak dapat mengetahui sebahagian sahaja daripada itu, wala yakumu bihi, dan tak mampu nak bercakap dengannya, wala bi ba'dihi, atau sebahagiannya, illa man marasad darsa, kecuali orang yang mumarasah, dia ambil masa lama untuk belajar, wal uqufa 'alal kutubi, dan dia menelaah dan menekuni kitab-kitab, musafanata ahliha wa musafanata ahliha, dan dia melazimi ahli, pakar-pakar bahasa tersebut, umrahu, sepanjang umurnya. Jadi apa yang diberi pada Nabi ni, kalau sebahagiannya sahaja tu, benda yang tak akan mampu orang itu capai kalau dengan belajar ataupun dengan menekuni, kecuali orang yang memang betul-betul kena belajar masa yang lama, kena bergaul dengan ahlinya, kena melihat, menekuni kitab-kitab, baru dapat. Itu sebahagian dia. Tapi apa yang diberi pada Nabi itu lebih daripada itu. Dan tidak diriwayatkan bahawa Rasulullah belajar dan ambil ilmu ni pada siapa-siapa. Wa huwa rajulun kama qala Allah Ta'ala, dan baginda Nabi ni seorang lelaki, sebagaimana Tuhan beritahu, ummi. Baginda Nabi ni orang yang ummi, tidak membaca, tidak menulis. Lam yaktub wa lam yaqra, tidak menulis dan tidak membaca. Wala urifa bi suhbati man hadhihi sifatuhu, dan tidak diketahui dia bersahabat dengan orang yang sifatnya begini-begini. Orang yang tentang bahasa ni, tentang ilmu ni, bukan dia bersahabat dengan belajar daripada mereka pun. Wala nasya'a baina qaumin lahum ilmun wala qira'atun li syai', dan Nabi ni tidak hidup dalam lingkungan kaum yang mereka ada ilmu atau pembacaan li syai'in min hadhil umur, sesuatu pun daripada perkara-perkara ini. Kaum Arab ketika itu bukan kaum yang maknanya ilmunya melebihkan ataupun menekankan tentang ilmu, bukan. Wala urifa huwa qablu bi syai'in minha, yang mana perkara ini tidak Nabi tahu sebelum tu sesuatu pun. Qala Allah Ta'ala, wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wa la taqutuhu bi yaminik, tidaklah engkau membaca sebelum itu daripada apa-apa kitab, dan tidaklah engkau menulis dengan tangan kanan engkau. Idzal law tabal mubtilun, jika demikianlah nescaya akan ragu-ragu ni orang yang ingkar, orang yang membatalkan, orang yang ingkar. Innama kanat ghayatu ma'arifil Arab, hanya saja penghabisan ataupun ghayah pengetahuan orang Arab itu ialah an-nasaba wa akhbara awailiha, tentang nasab dan berita cerita-cerita orang-orang sebelum mereka. Itu yang orang Arab tahu. Wasyi'ra, syair, wal bayan, ilmu percakapan dan bayan. Wa innama hasala dzalika lahum ba'da tafarrughi li ilmi dzalik, dan itu terhasil bagi mereka setelah mereka tafarrug, menekuni ilmu demikian. Mereka bersungguh-sungguh, wal ishtighali bi talabiha, dan bersungguh-sungguh menuntut ilmu tu, wa mubahathati ahlihi anhu, dan mereka mubahathah, belajarlah dengan ahlinya tentang perkara itu. Wa hadzal fannu nuqtatun min bahri ilmihi, dan ini ilmu ini hanya setitik kalau nak dibandingkan dengan lautan ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa nama, fakulluhum min rasulillahi multamisun rashham min fakulluhum min rasulillahi multamisun gharfan min al-bahri aw rashfan min ad-diyami. Semua ulama-ulama ni, orang yang datang, para alim ulama datang daripada Nabi ni, mereka mengambil daripada lautan ilmu Nabi SAW. Sama ada satu cedokan daripada lautan ataupun titisan daripada hujan. Maknanya apa yang Allah Ta'ala beri kepada Nabi itu lebih banyak daripada apa yang Rasulullah SAW beritahu kepada sahabat. Jadi ilmu yang datang kepada kita pun diambil, dan puncanya melalui Rasulullah SAW. Wala sabila ila jahdin mulhidi li syai'in mimma dzakarna, dan tidak ada jalan bagi untuk menafikan orang yang ingkar sesuatu pun tentang apa yang kami sebutkan. Wala wajadal kafaratu hilatan, dan tidak akan mendapati orang kafir satu hilah, satu jalan, fi daf'i ma nasasnahu,
untuk menolak apa yang kami telah naskan, kami bawakan. Illa qaulahum, kecuali mereka hanya dapat kata, mereka nak tolak apa yang Nabi ceritakan, ilmu yang Nabi keluarkan, beri, itu mereka tak mampu. Akhirnya mereka hanya sebut apa? Asatirul awwalin. Ini dongengan orang-orang dahulu. Dan wa innama yu'allimuhu bashar, dan mereka hanya kata Nabi ni diajar oleh manusia. Faraddallahu qawlahum, tapi Allah Ta'ala menolak balik perkataan mereka dengan katanya, lisanul ladhi yulhiduna ilaihi a'jamiyyun wa hadha lisanun arabiyyun mubin. Lidah orang yang yulhiduna ilaihi, mereka ilhad, mereka ingkar kepadanya, mereka tuduh itu a'jami. Kata Muhammad ni belajar ilmu daripada rahib Nasara. Rahib Nasara ni dia cakap bukan bahasa Arab, boleh cakap pun bukan sefasih orang Arab. Lidah orang yang mereka sangka Muhammad ni, mereka tuduh Muhammad belajar tu orang Arab, a'jami, orang ajam. Wa hadha lisanun arabi, tapi Quran dan ilmu yang Muhammad beritahu ni, ini jelas daripada bahasa Arab yang jelas. Thumma ma qaluhu mukabaratal iyan. Kemudian apa yang mereka kata itu sebenarnya mukabarah, kesombongan yang jelas-jelas. Fa innal ladzi nasabu ta'limahu ilaihi, kerana orang yang mereka nisbahkan belajar Nabi daripadanya itu imma Salman Al-Farisi. Mereka tuduhlah Nabi belajar ilmu daripada, antaranya Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ni tengok, menarik. Anda pernah sebut sebelum ni kan, bagaimana sirah dia bertukar daripada asalnya Parsi, agama Majusi. Lepas tu dia dalam perjalanan tu dia bertemu dengan ayah dia ni kerja sebagai khadam kepada ayahnya di ma'bad. Kita nama kuil Majusi lah. Dalam perjalanan tu ayah dia kata, terjumpalah dalam perjalanan tu seorang yang mengajar ahli kitab. Jadi dalam perjalanan pergi tu sama-sama ayah dia tu, dia belajar dengan ni. Akhirnya ayah dia tahu, ayah dia pukul dia lah. Tapi dia tetap pergi juga. Akhirnya tak ada jalan lain. Ahli kitab ni kata, kamu kena bersama dengan orang ini. Satu orang ni kamu kena lari daripada ni. Kalau aku mati nanti, ikut bersama rombongan ni pergi ke Syam, pergi ke tempat yang mana masih ada orang yang ajar ilmu kitab. Banyak berpindahnya daripada satu orang kepada satu orang, sehinggalah akhirnya orang yang terakhir, guru dia, ahli kitab kata, kamu masa ini zaman keluarnya Nabi akhir zaman, kamu kena pergi ke Yathrib. Sebab itu akhirnya dia nak dalam rombongan, ataupun dia satu hari pergi bersama rombongan nak ke Yathrib, tiba-tiba mereka ni jadikan dia hamba. Padahal dia nak ikut sekali. Dia ditawan dan dia dikhianati oleh rombongan itu, dan jadikan dia hamba, dijual di Yathrib. Duduklah dia bersama Yahudi di Yathrib, sehinggalah keluarnya Nabi SAW datang berhijrah ke Madinah. Dia cerita ni, beliau ni antara orang yang banyak ilmu dia tentang ilmu kitab dan juga agama-agama terdahulu. Satu, orang tuduh Salman, Nabi belajar dengan Salman. Awil Abdul Rumi, ataupun Al-Abdul Rumi, seorang daripada orang Rom. Seorang daripada orang Rom. Itu siapa dia? Ini hamba kepada Huwaitib ibn Abdul Uzza. Hamba lelaki kepada Huwaitib ibn Abdul Uzza. Wasalman, Wasalman innama arafahu ba'da hijrah. Salman ni tahu kenal Nabi ni bila? Lepas hijrah. Dan sebelum tu Nabi pernah jumpa ke? Tak pernah jumpa dia. Dia macam mana ilmu yang Nabi sebanyak 13 tahun di Mekah tu ambil pada siapa? Wa nazilin katsirin minal Quran, turun banyak daripada Quran. Wa zuhuri ma la yan'addu minal ayat, dan nyata dan zahirnya apa yang tidak dapat dibilang daripada ayat-ayat Quran. Wa amma Rumi, adapun Ar-Rumi itu tadilah hamba kepada Huwaitib ini, fakana aslama wa kana yaqra'u 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ini Islam dan dia membaca kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Dia baca kepada Nabi. Dia tak boleh ngaji dengan Nabi SAW. Waqtulifa fismihi. Dan orang khilaf pada nama dia siapa. Waqila bal kana Nabi yajlisu indahu indal Marwah. Katanya adalah Nabi SAW duduk di sisinya pada Bukit Marwah. Wakilahuma a'jamiyun lisan. Kedua-duanya ini a'jamiyun lisan, sama ada Salman Al-Farisi ataupun hamba pada Huwaitib ini. Kedua-dua a'jamiyun lisan, bukan orang Arab, ajam dia. Wahum fusaha'ul lud. Mereka ini orang Arab ni fusaha'ul lud. Makna syadid. Lud makna syadidul fasih, fasih sangat. Orang Arab ni sangat fasih. Wal khutaba'ul lusnu. Dan khatib yang lidahnya itu kita kata apa? Lidah yang fasih. Wa qad ajazu an mu'aradati ma atabihi. Dan mereka lemah dan tidak mampu untuk menolak dan melawan apa yang dibawa datang Nabi dengannya. Wal ityani bimithli, dan tak mampu untuk datangkan seumpamanya. Bal an fahmi rasfihi, bahkan tak mampu untuk memahami rasfihi, keindahan dan ke rasnihi itqan, kecantikannya itu. Wasurati ta'lifihi wa nadhmihi, dan rupa susunan dan ta'lif, elok susunan dan susunan, nazam pun susunan, ta'lif ni makna susunan yang elok. Wa kaifa bi a'jamiyyi alkan, orang Arab sendiri pun tak mampu untuk lawan Quran, maka bagaimana dengan a'jamiyyi alkan, orang ajam yang alkan ni makna lidahnya tidak fasih. Alkan makna payah sebut perkataan. Memang kalau orang itu bukan daripada Arab, kalau tengok setengah sahabat-sahabat kita daripada Indonesia lah, orang Jawa kan, kalau pandai pun atau hebat pun bahasa Arab, tapi kadang-kadang sebut bunyi lagi Jawa tu. Bunyi lagi Jawa Jerman. Ada apa bini anak orang Jawa juga. Kan orang kata ni, tapi itu hakikat lah. Ujungnya kita orang Melayu ni dia fleksibel sikit lidah dia. Kadang-kadang orang hebat pun kadang, tapi bunyi tu cakap, apa bunyi macam ayam geprek. Bunyi macam apa nama ni? Bunyi Jawa lah. Kan Jawa saja, kalau India bunyi India. Terengganu pun ada juga bunyi Terengganu tak? Terengganu itu bunyi NG. Okey. Naam. Wa qad kana Salman. Dan adalah Salman itu Bal'am Al-Rumi, dan Bal'am Al-Rumi ini kata nama itulah gulam bagi Huwaitib ni. Au Ya'ish, ada kata nama Ya'ish. Au Jabr, itu khilaf pada nama. Au Yasar, ala ikhtilafihim fismihi, khilaf pada nama siapa Al-Abdul Rumi, hamba orang Rom tadi. Baina adhurihim, mereka ni duduk di kalangan mereka. Yukallimunahum, yukallimunahum, mereka bercakap dengan mereka ni. Mada a'marihim, sepanjang umur mereka. Fahal hukiya an wahidin minhum syai'un min mithli ma kana yaji'u bihi Muhammad alaihi salam. Adakah dihikayatkan daripada mereka ini sesuatu seumpama apa yang dibawa datang oleh baginda Nabi SAW? Pernah ke orang dengar daripada Salman ataupun orang hamba Rom tadi, perkataan serupa macam Nabi cakap? Tak ada, tak pernah. Wa hal urifa wahidun minhum bi ma'rifati syai'in min dhalik, adakah diketahui seorang daripada mereka pengetahuan sesuatu daripada itu? Wa ma mana'al aduwwa hina idzin ala kathrati adadihi wa du'u bi talabihi, dan tidak menghalang musuh, tidak dapat menghalang musuh ketika itu walaupun ramai bilangan mereka. Wa du'u bi talabihi, dan bersungguhnya mereka menuntut itu untuk mencari kesalahan. Wa quwwati hasadi, dan kuatnya hasadnya. Ay yajlisa ila hadza fa ya'khudha anhu aidan, untuk duduk dengan orang ini dan ambil ilmu daripada orang tu juga. Ada perkara yang menghalang ke? Kalau katalah Nabi belajar daripada Salman, ada ke yang menghalang orang lain belajar kat Salman? Tak ada.
Mereka boleh belajar, kata Nabi belajar dengan Salman, belajar dengan hamba daripada Rom tadi. Belajarlah. Tidak ada sesuatu yang menghalang untuk mereka ambil daripada dua orang ini. Nah, ayya jinisa ila hadha fayaqudha anhu aidan ma yu'aridhu, perkara yang dapat melawang Nabi. Dan kalau kata Nabi belajar daripada dua orang ni, pergi belajarlah dua orang ini, lepas tu lawang balik Rasulullah. Wa yata'allamu minhu ma yahtaju bihi ala syi'atihi, dan dapat belajar daripadanya apa yang mereka perlu daripada syi'atihi, kehendak dan juga apa jalanan mereka. Ka fi'lin Nadr bin al-Harith, seperti perbuatan Nadr ibn Harith. Seperti perbuatan Nadr ibn Harith. Siapa dia ni? An-Nadr ibn Harith. Mana tak dia ni? Nadr ibn Harith. Ini terkenal lah, dia ini antara orang Arab yang fasih. Orang Arab yang fasih. Dia mati dalam keadaan kafir. Bima kana yumakhriku bihi min akhbari kutubihi. Dengan apa yang yumakhriku. Yumakhriku makna yang mereka. Mereka-reka dan mendustakan. Min akhbari kutubihi. Tentang cerita-cerita yang ada dalam kitab-kitab mereka. Jadi, Nadr bin Harith ni, dia belajar dan dia tahu ilmu kitab, tapi dia ubah. Dia ubah dan dia buat rekaan terhadap apa yang terdapat dalam kitab-kitab terdahulu. Okey. Jadi, perbuatan tersebut kalau gitu ya, belajarlah macam dibuat oleh Nadr bin Harith. Tapi tidak. Wala ghaban nabiyyu an qaumihi, dan Nabi tidak pernah riak, tidak pernah hilang daripada kaum. Tak ada mana tiba-tiba, mana tak ada ni setahun 2 tahun gimana ni, tak ada. Wala kathurat ikhtilafatuhu ila biladi ahli kitab, dan tidak berlaku banyak ikhtilafatuhu, makna perjalanan berulang-alik Nabi ke negeri ahli kitab. Bukanlah makna Nabi ni orang yang selalu pergi ke negeri ahli kitab. Ialah pada usia kecilnya ada berapa kali dan usia dewasanya adalah berapa kali, itu je. Fa yuqalu lahu, yang dapat kita katakan istamadda minhu, Nabi ni belajar daripada ahli kitab. Bal lam yazal baina adhhurihim, bahkan Nabi sentiasa berada di kalangan orang Arab. Yar'a fi sigharihi wa shababi, Nabi memelihara kambing, menggembala kambing ketika kecil dan ketika usia mudanya. Ala adati abnaihim, mengikut adat kebiasaan anak-anak orang Arab. Thumma lam yakhruj an biladihim, dan Nabi tidak pernah keluar daripada negeri mereka illa fi safratin as-safratain, pada suatu pemusafiran atau dua kali saja. Lam yatul fihi ma mukthuhu, yang tidak panjang menetap Nabi di negeri itu. Muddatan yahtamilu fiha ta'limul qalil, satu tempoh yuhtamal, satu tempoh yang boleh diandaikan ta'limul qalil, dapat belajar yang sedikit. Tempoh nak belajar sedikit pun tak boleh kita nak kata sempat. Fakaifal kathir, maka bagaimanakah benda nak belajar ilmu yang banyak dengan tempoh masa pergi, kalau nak belajar sikit pun tak mampu sebab sekejap sangat, apatah lagi ilmu yang banyak ada pada Rasulullah. Bal kana fi safarihi fi suhbati qaumihi, bahkan Nabi musafir bukan di solat, ada saksi yang bersama melihat Nabi kan. Warafaqati ashirati, dan disertai dengan rombongan keluarganya. Lam yarib anhu, Nabi tidak pernah hilang daripada mereka. Wala khalafahalahu muddata muqamihi bimakkah min ta'lim, dan tidak menyalahi Nabi keadaannya tempoh Nabi berada di Mekah daripada belajar. Wa ikhtilafi ila habri, dan Nabi berulang-alik pergi kepada pendeta, au qasin, ataupun kepada kos tu pendeta, habri Yahudi, kos ni Nasara, ahli kitab belaka, kisis, sama ada kepada pendeta Yahudi ataupun pendeta Nasara, au munajim, ataupun ahli nujum, au kahin, ataupun tukang tilik. Tak benar pun kata Nabi Muhammad ni belajar dengan siapa-siapa. Bal law kana hadha ba'du kulluhu, katakanlah ini berlaku, bal law kana hadha,
hadza bu'du kullihi. Gitu. Bu'du kira masdar. Law kana hadza hadza bu'du kullihi, jika adalah ini jauh sekali wa murji'an likulli. Law kana hadza bu'du kulluhu lakana, tulis gitu tau, lakana maji'u ma ata bihi fi mu'jizil qur'ani qati'an likulli uzrin mudhidan likulli hujjah muljian likulli amrin. Katanya, kalaulah hadza, ini kalimat hadza kana ba'du, kena baca gitulah. Jadi ba'du baca dengan ai ba'da mukthihi, ba'du zarah. Ba'du ai ba'da mukthihi wa tasawwuri ta'allumihi. Kalaulah ini setelah kita gambarkan Nabi belajar, kan andai kata betul lah, andai kata betul lah, kita andaikan Nabi belajar dan Nabi ambil ilmu daripada mereka itu, ballau kana ba'du hadza kulluhu, ini kesemuanya, kalaulah begitu, lakana maji'u ma ata bihi, nescaya apa yang dibawa datang dengannya, iaitu fi mu'jizil Quran, pada mu'jizatnya Quran itu, qati'an likulli udhrin, itu sahaja sudah memadai untuk memutuskan segala uzur, segala andaian-andaian, segala hujah-hujah. Ya, kalau andaikan kata, kita nak katalah berlaku betul itu, bukti yang paling jelas Al-Quran itu sendiri dapat memutuskan hujah dan andaian tersebut, uzur tersebut. Sebab ini memang tak nak buat dah. Wa mudhidan likulli hujah, dan mematahkan setiap hujah, wa muljian likulli amrin, dan menjelaskan setiap perkara. Itu andaian saja, walha tidak. Tapi nak katanya memang tak boleh nak tolak apa yang dibawa oleh Nabi SAW ni bukan daripada sisi baginda. Faslun fi akhbari sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma'al malaikati wal jinni wa ru'yatihi kathir wa ru'yati kathirin min ashabihi lahu. Cerita berkaitan dengan khabar tentang baginda Nabi bersama malaikat dan jin, dan melihatnya kebanyakan daripada sahabat Nabi ada yang melihat mereka tadi, jin ataupun malaikat. Mana? Wa min khasa'isihi alaihi salam wa karamati, antara khususiyah Nabi dan karamah kemuliaan Nabi, wa bahiri ayatihi, dan tandanya yang jelas, amba'uhu ma'al malaikah, berita Nabi berkait tentang malaikat, wal jin, dan juga jin, kisah-kisah Nabi berkaitan malaikat dan jin. Wa imdadullahi lahum bil malaikah, dan bantuan Allah kepada Nabi dengan malaikat, Allah turunkan malaikat bantu Rasulullah. Wa ta'atul jinni lahu, dan ta'atnya jin kepada Nabi. Wa ru'yatu kathirin min ashabihi lahu, dan melihat ramai di kalangan sahabat Nabi dapat melihat jin atau malaikat tadi. Qala Allah Ta'ala, wa in tadhahara alayhi fa inna Allah huwa maulahu wa Jibril wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da dhalika dhahir. Wa in tadhahara alaihi, kalaulah mereka itu tadhahara alaihi, mereka itu melawan atau ingkar kepada Nabi SAW. Ni siapa ni? Ni kisah khitab ni, dua orang ni kena pada Aisyah dan Hafsah lah. Mereka berbalah, mereka berpakat nak lawan pada Nabi. Ni kisah ni boleh tengok dalam surah Tahrim bagian sebab nuzul tu. Aisyah dan juga Hafsah ni kan cuba nak berpakat lah, pakat seakan tak puas hati dengan Rasulullah SAW.
Kalau begitu, fa innallaha huwa maulahu, maka cukuplah Allah Ta'ala itu penolong bagi Nabi. Wa Jibrilu, dan Jibril. Wa salihul mu'minin, dan orang-orang mukmin yang saleh. Wal malaikatu ba'da dhalika zahir. Dan malaikat setelah itu, ba'da dhalika zahir. Setelah itu, malaikat juga yang menolong dan juga akan jadi peneguh kepada Nabi. Qala idh yuhi rabbuka ilal malaikati anni ma'akum fathabbitul ladhina amanu, ketika mana wadhkur, ingatlah ketika mana mewahyu oleh Tuhan kamu, iaitu Allah menyuruh kepada malaikat mengatakan bahawa anni ma'akum, aku bersama kamu, fathabbitul ladhina amanu, maka tetap teguhlah orang-orang yang beriman. Apabila Allah Ta'ala turunkan bantuan di kalangan daripada malaikat ini, umat-umat Islam, sahabat Nabi yang berperang jadi teguh keimanannya. Wa qala ittastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Ketika mereka meminta tolong kepada Tuhan kamu, maka Allah Ta'ala perkenankan kepada mereka bahawa aku akan tolong kamu dengan 1000 daripada malaikat yang berturut-turut. Wa ma ja'alahu Allahu illa bushra, tidak Allah Ta'ala jadikan itu kecuali sebagai berita baik, wa litatma'inna bihi qulubukum, dan supaya teguh tetap hati kamu. Wa man nasru illa min indillah, dan tidak adalah pertolongan itu kecuali daripada pihak Allah. Innallaha azizun hakim, sesungguhnya Allah Ta'ala Maha Agung dan Maha Bijaksana. وَقَالَ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا. Apabila kami palingkan kepada kamu satu kumpulan daripada jin, yang mana mereka mendengar Quran, apabila mereka hadir dengar, qalu ansitu, mereka kata diam-diam, kita dengar apa yang dah dibaca Muhammad ni. Falamma qudiya, bila dah selesai Nabi baca, walau ila qaumihim munzirin, mereka beriman dan mereka berpaling kembali kepada kaum mereka, memberi peringatan masuk Islam ji. Wa bihi ilai qala hadatsana Sufyan bin Asi al-Faqih bisama'i alaihi hadatsana Abu Layth as-Samarqandi qala حدثنا عبد الغافر الفارسي حدثنا أبو حمد الجلودي حدثنا ابن سفيان حدثنا مسلم حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن سليمان الشيباني سمع زر بن حبيش. Siapa Zir bin Hubaysh? Zir bin Hubaysh apa? Salah seorang rawi dalam riwayat Hafs. Asim ambil daripada, antaranya ialah Zir ibn Hubaysh. Itu riwayat Syu'bah. Kalau tak silap lah. Asim ambil daripada antara apa nama ni, rawi dalam riwayat kita lah, susunan tu, Zir ibn Hubaysh. An Abdillah, daripada Abdillah, qala laqad ra'a min ayati rabbihil kubra, sesungguhnya telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah melihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada tanda Tuhannya yang besar. Qala ra'a Jibril. Apa makna ayati rabbih? Nabi melihat Jibril alaihi salam fi suratihi, dalam rupanya. Lahu 600 janah. Jibril mempunyai 600 sayap. Wal khabaru fi muhadatsatihi ma'a Jibril, dan cerita berkaitan bercakapnya Nabi dengan Jibril, wa Israfil, dan Israfil, wa ghairihim minal malaikah, dan selain daripada malaikat lain, wa ma syahadahu min kathrati, apa yang Nabi lihat daripada ramainya malaikat, wa idhami suri ba'dihim, dan besarnya rupa sebahagian mereka, Lailatul Isra'i, pada malam Isra', masyhurun, itu sangat jelas cerita tersebut. Wa qad ra'ahum bi hadratihi jama'atun, dan telah melihat mereka dengan kehadiran Nabi sekumpulan min ashabihi, daripada sahabat Nabi, fi mawatin mukhtalifatin, pada banyak tempat. Fara'a ashabuhu Jibril, maka melihat sahabat Nabi ni Jibril alaihi salam fi surati rajulin, dalam rupa seorang lelaki, yas'aluhu 'anil Islam wal iman, yang lelaki ni datang bertanya tentang Islam dan iman. Hadis itulah hadis Jibril tu. Dalam rupa lelaki tu. Wara Ibnu Abbas, dan telah melihat Ibnu Abbas, wa Usamah bin Zaid wa ghairuhuma indahu, dan selain daripada mereka dua, indahu Jibril,
Yang mana ketika berada bersama Nabi melihat Jibril fi surati Dihyah, dalam rupa Dihyah Al-Kalbi. Dia seorang sahabat Nabi ni, Dihyah Al-Kalbi. Jadi Nabi tahu ni Dihyah ke Jibril, Nabi boleh kenal. Rupa sama, orang tak boleh kenal. Sehingga Nabi beritahu. Ini juga antaranya, kalau tak silap pernah dengar muhadarah rakaman Syekh Yusri Jabir, kata antara khususiyah Nabi berbanding dengan para Nabi-Nabi lain, contoh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bila datang malaikat nak cerita tentang isterinya Sarah akan dapat anak dan juga akan diazab kaum Nabi Lut ini, kaum Sodom ini, datang malaikat dalam rupa manusia. Nabi Ibrahim tak tahu. Tahunya bila? Bila ditanya dan bila mereka tak sentuh makanan. Fa'aujasa fi nafsihi khifah. Qala ala ta'kulu. Kenapa kamu tak makan? Bila nampak mereka tak makan, baru rasa pelik. Siapa mereka ni sampai tak sentuh makanan? Barulah maknanya para nabi ni tak kenal kecuali malaikat memperkenalkan diri kepada mereka. Tapi Rasulullah boleh tahu dengan sekali tengok saja. Ini sahabat dia, ini Dihyah, ini Jibril. Nampak tak? Itu antara khususiyah yang mungkin kita sebelum ni tak terfikirlah. Tapi di Syekh Yusri Jabir Al-Hasani, dia anda dengar daripada dia lah rakaman dia kata antara itu khususiyah Nabi SAW, Nabi boleh kenal malaikat tanpa malaikat tu beritahu dia malaikat. Okey. Mana lagi ni? Wara'a Sa'dun an yaminihi wa yasarihi Jibril. Sa'ad melihat di belah kanan dan belah kirinya Jibril. Wa Mikail fi surati rajulaini, dalam rupa dua orang lelaki, alaihima thiyabun bidun, yang mereka memakai pakaian putih. Wa mithluhu min an ghairi wahid, dan seumpama itu daripada bukan seorang je sahabat. Wa sami'a ba'dhum zajiral malaikati khailahum yauma badrin, mendengar sebahagian mereka zajra ni maknanya orang panggil benda kuda nak suruh jalan laju, orang panggil apa tu? Kuda. Punya apa? Tak tahu, mana tak tahu kau. Betul panggil halal lembu mana tu. Tak rajin naik kuda. Kita suruh kita apa? Kerahkan suara malaikat mengerah kuda supaya berjalan laju pada hari Badar. Sahabat dengar suara. Benda suara dengar kuat ni. Ada sebahagian sahabat dengar. Wa ba'dhum ra'a tatayuru ru'usil minal kuffar. Sebahagian mereka melihat berterbangan kepala daripada orang kafir. Kepala tu terbang ni putus. Pedang tak ada, putus kepala. Wala yarawna ad-darib, tapi tak dilihat siapa yang pukul tu. Wara'a Abu Sufyan ibn Harith yauma idzin, dan Abu Sufyan bin Harith melihat pada hari itu rijalan bidha, lelaki-lelaki pakaian putih, ala khailin bulkin, di atas kuda yang bertompok. Kuda yang bertompok. Ada warna hitam putih. Bainas sama'i wal ard, di antara langit dan bumi. Wa ma yakumulaha syai'. Apa nama ni? Yang mana dilihat oleh siapa nama ni? Oleh Abu Sufyan. Wa ma yakunulaha syai'. Yang mana mereka tak mampu pun untuk buat apa-apa. Tak boleh buat apa-apa. Orang kafir. Nampak? Ada malaikat serang mereka tak boleh nak halang. Tak boleh nak lawan. Wa qad kanatil malaikatu tusafihu Imran ibn Husain. Dan para malaikat ni bersalaman dengan Imran ibn Husain. Imran ibn Husain. Siapa ni? Sebab apa ni? Sebab dia dikenakan penyakit. Dia diuji dengan penyakit buasir. Sehingga dia nak bangun pun payah. Imran bin Husain. Jadi sebab penyakit yang didapat itu dan sabar dia itu, sehingga kan Nabi kata sesungguhnya malaikat bersalaman dengan kamu. Okey. Wara'a Nabi sallallahu alaihi wasallam li Hamzata Jibril fil Ka'bah. Dan Nabi memperlihatkan kepada Hamzah Jibril di Kaabah. Masa di Mekah ni, Nabi memperlihatkan kepada Hamzah Jibril.
Fakhara maghshiyan alaihi. Lalu Hamzah pun terpesang nampak Jibril. Wa ra'a Abdullah bin Mas'ud al-jinna lailatal jin. Dan Abdullah ibn Mas'ud melihat jin pada malam Nabi berdakwah kepada jin. Wa sami'a kalamahum. Dan Abdullah bin Mas'ud dengar percakapan jin. Wa syabbahahum birijalin zuk. Dan kata Abdullah bin Mas'ud, diserupakan mereka ni, golongan jin yang datang ni, birijali zuk, daripada lelaki daripada kabilah Zuk. Zuk ni satu kumpulan kabilah di Sudan ataupun kabilah di India. Zuk. Wa dzakara Ibnu Sa'din anna Mus'ab bin Umair, dan menyebut oleh Ibnu Sa'ad bahawa Mus'ab bin Umair lamma qutila yauma Uhud, apabila dia dibunuh pada hari peperangan Uhud, akhadha rayata malakun ala surati. Maka mengambil seorang panji bendera yang dipegang oleh Mus'ab bin Umair itu diambil oleh seorang lelaki yang mana dia itu malakun ala suratihi, malaikat yang sama rupa dengan Mus'ab. Malaikat tu rupa dengan rupa Mus'ab bin Umair. Fakana Nabi SAW, dan Nabi pun berkata kepada taqaddam ya Mus'ab, pergi depan Mus'ab. Faqala lahu malak, malaikat kata bala, lastu bi Mus'ab, aku bukan Mus'ab. Fa'alima annahu malak, maka tahulah Nabi bahawa dia itu malaikat. Wa qad dzakara ghairu wahidin minal musannifina, dan telah menyebut tidak seorang di kalangan ulama-ulama yang menulis hadis daripada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu annahu qala, bahawa Sayyidina Umar berkata, baina nahnu julusun ma'an nabi, ketika mana kami duduk bersama Nabi, id aqbala syaikhun bi yadihi asa, tiba-tiba datang seorang lelaki tua, di tangannya ada tongkat. Fasallama ala Nabi, lalu lelaki ini pun pergi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faradda alaih, Nabi pun balas balik salam. Wa qala naghmatul jin man anta, Nabi kata, ini bunyi-bunyi jin ni, siapa kamu? Nabi kenal cakap ni, cakap gini, cakap jin ni, naghmah, alunan jin. Man anta, betul ke tak lah tahu. Tapi dengar buat cerita kata jin ni, dia cakap dia apa nama ni, dia puitis dan juga ada rima. Ada rima. Cakap dia apa nama ni, macam bersyair-syair gitu. Bunyi sajak serupa. Kok orang buat cerita-cerita buniang kok. Dengar cakap kekanda bunyi-bunyi macam cakap lama. Wallah alam. Dia tak ada jumpa, tak ada jumpa. Tak ada jumpa? Tak latih. Dia kabur lah. Tak tahu. Jadi dia dah banyaklah ceritanya. Kalau Arab tu memang terkenal lah. Kalau jin ni terkenal lah. Ada orang masuk dalam orang penyair-penyair. Bahkan dituduh penyair-penyair yang hebat-hebat tu, dia ada jin, ada kawan jin. Waktu boleh tulis syair hebat-hebat. Wallahu a'lam. Allah. Jadi Nabi kata, naghmatul jin, ini bunyi alunan, ini macam jin. Man anta, siapa engkau? Pada rupa orang tua. Qala ana Hamatu binul Him, ibnu Lakis, ibnu Iblis. Boleh bapak jin kan? Aku Hamah ibnu Him, ibn Lakis bin Iblis. Oh, bapa. Iblis apa tu? Anak Him. Him tu ayah dia. Hamah nama dia. Tok dia nama Lakis. Iblis tu moyang. Fadzakara annahu laqiya Nuhan wa man ba'dahu. Diceritakan bahawa dia ni sepat dengan Nabi Nuh dan lepas Nabi tu. Lama kan omong dia ni lama. Wa fi haditsin tawil, pada hadis yang panjang lah. Wa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam 'allamahu suwaran minal Quran, dan Nabi ajar dia beberapa surah daripada Quran. Dia dah masuk Islam ni kan. Wa dzakara al-Waqidi rahimahullahu taala qatla Khalidin 'inda hadmihi al-Uzza, dan al-Waqidi menceritakan ketika tentang bagaimana membunuhnya Khalid al-Walid 'inda hadmihi al-Uzza, ketika Nabi suruh dia jatuhkan patung Uzza. Masa patung Mekah, Nabi suruh Khalid jatuhkan patung Uzza. Dia bunuh apa? Lis-sawadil sauda. Lis-sauda illati kharajat lahu. Bunuh seorang perempuan hitam, kharajat lahu, yang keluar, nashizata sya'raha, yang dalam keadaan berapa?
apa? Serabai rambut berkembang, rambutnya berkembang apa panggil? Serabai. Rambutnya uryanan, dalam keadaan tidak berpakaian. Fajazalaha bisayfi, lalu dipotong, dibunuh dengan pedangnya. Wa ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi beritahu faqalahu tilkal uzza, itu uzza. Apa makna dalam patung tu? Dia pecahkan patung, keluar perempuan hitam. Keluar perempuan hitam, bila Khalid nampak, Khalid pun bunuh. Nampak pelik lagi, jin ke apa, nak Khalid pun bunuh. Kata tu uzza. Itu dia uzza. Jadi makna atas setiap patung tu ada jin lah tu. Ada jin dan ada syaitan yang mana jaga dia. Wa qala alaihi salam, inna syaitanan tafallata al-barihata. Nabi beritahu bahawa syaitan ni semalam tafallata. Keluar, bebas dia. Makna tafallata ni menyelundup masuk. Menyelinap masuk, liyaqta'a alayya salati, untuk mengacau aku semayang, untuk memutuskan semayang aku, nak kacau aku semayang. Fa amkananillahu minhu, lalu Allah Ta'ala mampukan aku tangkap dia. Fa akhadtuhu, lalu aku ambil. Fa aradtu an arbitahu ila sariyatin min sawaril masjid, lalu aku ingin ikat dia, tambak dia pada satu tiang daripada tiang-tiang masjid. Jadi aku dapat tangkap dia, aku ingat aku nak ikat dia. Hatta tanzuru ilaihi kullukum, sehingga kamu semuanya dapat lihat semua sekali. Kamu semua dapat lihat. Fadzakartu da'wata akhi, tapi bila aku nak buat itu, aku teringat doa permintaan saudaraku Nabi Sulaiman, Rabbighfirli wa habli mulka, ya Allah ampunkan aku dan beri kepada aku mulka, satu kerajaan, la yang bagi li ahadin min ba'di, yang tak dapat disayugia dapat seseorang pun lepas pada aku. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau lah yang maha memberi kurnia. Jadi dia kata Nabi Sulaiman minta Allah Ta'ala beri kepadanya kerajaan. Lepas buat peristiwa jatuhnya mayat, jatuhnya badan mayat daripada atas kursinya, wa alqa ala kursihi jasada thumma ana, maka kerana itu dia pun minta Allah Ta'ala dapat beri kepadanya kuasa nak kawal jin, kawal makhluk jin ni, yang mana kerajaan dia tu atau kemampuan tu tidak akan diberi pada seorang pun pada itu. Jadi dari segi apa yang berhak Nabi boleh buat, tapi kerana ingat doa dan permintaan Nabi Sulaiman, maka Nabi SAW pun tidak ikat. Faradahullahu khasi'an, lalu Allah Ta'ala kembalikan jin tadi dalam keadaan kecil dan juga hilanglah. Wa hadza babun wasi', katanya ini bab ini sangat luas. Faslun fi akhbari ruhban wal ahbar wa ulama'i ahli kitab. Kita berhenti situ lah dok. Panjang apa ni? Di situ dulu untuk kali ini. InsyaAllah Ta'ala. Ada soalan dok? Tak ada. Okay, sekadar itu saja untuk kali ini. Jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa huwa ahlu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.